Diberi Y sama dengan 1200 darab 1 tambah 0.3 kuasa T. Does this function represent exponential growth or decay? Macam mana kita nak tahu? Diberi 1200 darab 1 tambah 0.3. Faktor tu tadi, apa kelas? Faktor kita tadi bentuk fx sama dengan A darab B kuasa X kan? Betul tak dia guna A dengan B? Betul. Penentu kita ialah B yang ada kuasa X. Sekarang ni yang ada kuasa, dalam soalan ni dia tak guna X tapi dia guna T ni. Okay. So the whole thing ini adalah faktor dia. B adalah 1.3. 1200 darab 1.3 kuasa T. Jadi untuk menentukan sama ada growth atau decay, kita lihat syarat dia. Macam mana kalau growth? Growth apabila faktor ni lebih daripada 1. So di sini lebih daripada 1 ke tidak? 1.3 tu. Lebih. Lebih. 1.3 lebih dari 1 maka ia adalah growth, exponential growth. Now, question B. What is the initial value? Initial value adalah nilai yang mula-mula sekali. Macam mana nak dapat apabila kita set T sama dengan 0. Okay. So, bila kita gantikan T ni 0, kita calculate 1 tambah 0.3 kuasa 0. Anything yang kuasa 0 sama dengan berapa kelas? 1. 1. Yes. So, nilai awal dia 1200. And question C, what is the rate? Sekarang kita nak tahu berapa peratus pertumbuhan dia atau pengurangan dia. Berapa peratus kita boleh buat adalah dengan melihat kepada apa? Dia dah tulis 1 tambah 0.3. Rate kat sini. Rate R itu adalah 0.3. Sebab apa? Sebab dia dah ada 1 tambah. Kita ambil yang tambah tu. 0.3 ataupun tulis dalam bentuk peratus bersamaan 30%. Boleh faham tak? Sebab tu dalam soalan ni dia tulis 1 tambah something. Okay, nanti soalan B 1 tolak something. Sebab kita nak tengok, kita boleh tengok terus rate dia. Kadar pertumbuhan atau kadar pengurangan. Okay, tak apa. Kita cuba jawab dulu soalan nombor 1. Soalan nombor 1 diberi Y sama dengan 100 darab 1.25 kuasa T. A, does this function represent exponential growth or decay? What is your answer? Growth. Kenapa growth? Sebab dia lebih daripada 1. 1.25. Yes. Dia tu apa? Apa nilai dia? 1.25. Yes, 1.25. Nilai B betul, lebih daripada 1. Maka jawapan dia ialah growth. What is the initial value? How to calculate initial value? Soalan B, when T equal to 0, Y 100 darab 1.25 kuasa kosong. Anything yang kuasa kosong adalah 1. Jadi berapa jawapan ni? 100. What is the rate of growth or rate of decay? Soalan C, macam mana cara you jawab? You boleh tulis semula sebagai Y sama dengan 100. 1 tambah 0.25 kuasa T. Jadi rate of growth ni kadar pertumbuhan dia adalah 0.25. Saya wakilkan sebagai R. Atau tuliskan sebagai peratus, 25%. Okey, dapat? Sekarang cuba jawab. Okey, saya terangkan dulu example ni. Yang kedua, kita ada tanda tolak tanda tolak di sini. So, apa jawapan dia? Growth or decay? 1 tolak 0.02. What is your answer? Should be decay lah kan, sebab
1 tolak something ni sure kurang daripada 1. So decay. What is the initial value? Again, you just substitute t equal to 0 inside the function and you calculate, you get 55. Rate of decay, boleh ambil terus dari sini. 0.02 atau tulis dalam bentuk peratus, 2%. Soalan nombor 2, diberi satu function. Does this function represent growth or decay? What's your answer, class? Decay. Okay. Sebab Okay. kurang Kurang daripada daripada 1. What is the initial value? What's your answer? 5575. Okay, kita dapat nilai ni apabila substitute t sama dengan 0, which is membuatkan this term jadi 1. So kita dapat 5575. Next, what is the rate of growth or rate of decay? Berapa? You boleh tulis begini. 0.5 tu 1 apa? 1 tolak 0.35. 0.35. Jadi rate of decay 0.35 or berapa peratus? 35%. Okay, kita ada soalan lain yang melibatkan permasalahan di sini. The population of a small town was 3600 in 2005. So kita boleh tulis macam ni supaya you senang nak lihat year and this is population. Ambil maklumat yang pertama year pada 2005, population 3600. Kita akan buat table macam ni The population increases by 4% annually. Okay, ini maklumat yang penting. Increases. Write an exponential growth function. Growth sebab dikata increase. Surely function kita adalah growth function. To represent this situation. Jadinya untuk menulis, ini you pula kena tulis persamaan. Kita buat macam biasa, you boleh wakilkan sebagai Y. Y sama dengan 3600 ni adalah, okay, katakan di sini T. Kosong. Masa awal, nilai awal 3600 darab 1 tambah 4% ni sebagai 0.04 kurungan kuasa T. Jadinya you akan dapat 3600 darab 1.04 kuasa T. Boleh faham tak tu? Untuk formulate equation, ambil dari maklumat yang diberi 3600 darabkan dengan 1 tambah rate of growth. Kemudian soalan B. What will the population be in 2025? Round your answer to the nearest person. Okay, sekarang ni yang diberi adalah tahun 2005. You kena calculate tahun 2025 berapa nilai P, population. Ini adalah population. Jadi, kita dah ada formula ni. Tapi you tak tahu nak masukkan T berapa. So macam mana you calculate? Kalau 0, 2005. Kalau 1, 2006. Kalau 2025 berapa kelas? Berapa nilai T? 2025 tolak 2005. So you akan dapat 20. Betul tak? Betul. Betul Jadi dah tahu nilai T sama dengan 20, masukkan ke dalam nilai T formula tu, kemudian you calculate. You akan dapat perpuluhan di sini, 7888.04. Soalan dia, bilangan orang tak boleh dalam perpuluhan, tak logik ya. So you kena
bulatkan kepada bilangan orang. So, yang akan ambil 7888 orang. Boleh faham tu?